billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sekali lagi marilah kita merapatkan syukur kita pada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk melalui tamrin Ramadan setelah Allah kurniakan iman dan Islam kepada kita. Allah tambah dengan Allah pilih kita untuk melalui proses untuk membina keimanan kita dan ketakwaan kita agar kita semakin dekat dengan Allah SWT, memperolehi keampunan Allah SWT. Dan kita telah masuk untuk episod ini, episod yang ke-16, dan kita akan sambung perbincangan kita tentang taubat. Dalam episod 15 kita telah baca firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi mereka yang Allah sedarkan, mereka yang kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat, mereka itu Allah sebutkan sebagai mereka yang beruntung. Tetapi dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11, Allah SWT telah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi Allah membahagikan hamba-hambanya itu kepada dua kumpulan sahaja. Satu, hambanya yang bertaubat, dan satu lagi kelompok hamba-hamba yang zalim. Dan orang yang zalim ini adalah orang yang tidak bertaubat. Dan kezaliman yang sebenarnya adalah dia menzalimi diri dia. Dia membiarkan diri dia tenggelam dalam dosa, melakukan maksiat, dan dia tidak kembali pada Allah SWT sebagai hamba yang sedar, sebagai hamba yang mengakui dia telah terlepas ataupun dia melepaskan diri dia daripada penjagaan Allah seketika, kemudian dia telah mendurhakai Allah SWT. Dan Allah juga telah memperingatkan kita dalam surah At-Tahrim agar kita ini melakukan taubat nasuha. Jadi kita akan masuk nanti di episod yang akan datang. Kita akan tengok dulu. Tapi taubat ini, sebagaimana kita ulang-ulang, taubat adalah kembalinya hamba kepada Allah dan terpisahnya diri dia. Dia buat keputusan untuk kembali pada Allah SWT, dan dia berpisah daripada kelompok manusia yang dibenci, yang dimurkai, dan yang tersesat dalam hidup dunia ni. Jadi dia meninggalkan kelompok yang ramai mungkin, tinggalkan kelompok yang terus menerus mendurhakai Allah SWT. Tapi dia nak tinggalkan mereka, dia nak kembali pada Allah SWT. Dia nak masuk semula dalam rombongan mereka yang beruntung, mereka yang memperbaharui keimanan mereka, memperbaharui ketaatan mereka pada Allah SWT. Jadi apakah syarat-syarat taubat itu? Apabila dosa yang dilakukan berhubungan dengan Allah, maka syarat taubat itu ada 3. Pertamanya, dia mestilah meninggalkan perbuatan dosa itu. Ini syarat pertama. Dia tidak boleh kekal. Kalau dia nak bertaubat, dia tak boleh kekal dalam lembah maksiat tu. Dia kena keluar dan tinggalkan. Keduanya, sebelum tu, minta maaf. Yang pertamanya, dia kena menyesali dulu. Dengan ilmu yang dia ada, dia menyedari bahawa dia telah terlanjur, dia telah mendurhakai Allah SWT.
Oleh itu, dia perlu menyesali dengan penyesalan yang benar. Dan untuk menyesal ni pun kita sangat-sangat memerlukan taufik Allah SWT. Kerana ada orang yang melakukan maksiat, walaupun dia tahu itu maksiat, tapi dia tidak menyesal. Dia tidak punya kekuatan dalam hatinya untuk menyesali ketelanjuran dan kedurhakaan yang dilakukan pada Allah SWT. Dia melakukan dosa, tak kira lah dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja, tapi dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali pada Allah SWT. Tapi tak kembali tu, dia kena menyesali dulu. Dia tahu perbuatan ini salah, dia telah terlanjur, dia telah mendurhakai Allah, dan dia menyesalinya. Ini menyesal ni adalah amalan hati dia. Yang keduanya baru dah dia kena meninggalkan perbuatan tu. Tak cukup dia menyesal je, tapi diulang balik dah. Dia menyesal dan dia akan meninggalkan perbuatan tu. Kerana dia tahu ini akan memudaratkan hidup dia di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Dia termasuk kelompok mereka yang berdosa, maka dia menyesal dan dia meninggalkan perbuatan tu. Yang ketiganya adalah dia bertekad dengan tekad yang kuat dan teguh untuk tidak mengulangi dosa ataupun maksiat yang dilakukan tu. Para ulama mengatakan bahawa sesungguhnya taubat itu tidak akan terwujud kecuali adanya penyesalan. Orang yang melakukan maksiat itu, dia benar-benar tahu itu maksiat. Dia menyedari dia telah melanggar hak Allah. Sama ada dalam perkara yang Allah perintah dia tinggalkan, atau perkara yang Allah larang tapi dia lakukan. Jadi dia kena tahu juga apa yang dilarang, apa yang disuruh dan dilarang itu. Kemudian dia perlu meninggalkannya. Syarat yang ketiga itu memiliki keteguhan hati, tekad untuk tidak mengulanginya. Syarat ini dapat dijadikan sebagai landasan ikhlasnya taubat. Kalau dia ikhlas, Allah kurniakan dia keteguhan hati untuk mengulanginya. Tetapi ini bukan bermakna kita tidak akan jatuh balik. Dengan bertaubat kita tidak jadi maksum. Dan kena ada langkah-langkah untuk kita berusaha agar tidak jatuh lagi. Saya baca tentang kecanduan ataupun orang yang ketagihan porno contohnya. Orang ni kena ada, dia tahu itu salah, dia tahu itu maksiat, tapi dia perlu langkah-langkah bagaimana nak meninggalkannya walaupun dia menyesal. Sebab ada langkah, kerana ini adalah bentuk ketagihan, kecanduan. Jadi kalau dia dengan laptop dia nak kena tinggal internet, kemudian dia tidak boleh, kerana syaitan akan memperdayakan dia. Mungkin dia minat tengok movie, kemudian movie yang semakin dalam tu ada adegan-adegan yang tidak elok, kemudian dia akan jatuh kepada porn semula. Jadi kalau tengok movie, dia kena tekad untuk tidak tengok. Kalau dia tengok sokan pun yang wanita banyak dedak aurat, itu merupakan mukaddimah untuk dia jatuh semula kepada
Maknanya dia perlu perawatan juga, kan? Jadi kita acknowledge, kita mengakui bahawa tidak semudah tu seseorang itu nak menyesal, kemudian untuk dia meninggalkan perbuatan tu, dan seterusnya untuk dia bertekad untuk terus istiqamah dengan tidak melakukan, menahan diri dia daripada melakukan maksiat tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.